Kemudian Al-Imam Al-Ghazali menceritakan satu cerita yang sangat best dan banyak mengajar kita. Satu ketika di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang duduk bersama sahabat. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba-tiba menyatakan kepada sahabat, "Yadkhulu alaina rajulun min ahli jannah." Sebentar lagi akan masuk kepada kami seorang lelaki daripada ahli syurga. Sahabat semua menarik perhatian dan terus perhatikan siapa yang akan masuk ni. Yang disaksikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dia ahli syurga. Jadi sahabat semua nampak kepada pintu siapa yang akan masuk. Kejap lagi masuk seorang lelaki, mereka tak sangat kenal dan tak sangat rapat dengan dia. Tapi mereka kata, Masya Allah. Tapi Rasulullah kata dia ahli syurga. Lepas tu habis majlis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hari yang kedua, hari esok, Rasulullah duduk dengan sahabat yang sama dan Rasulullah ulangkan ayat yang sama. Dia kata sebentar lagi akan masuk seorang lelaki daripada ahli syurga. Masuklah lelaki yang kedua juga, lelaki yang sama juga yang semalam masuk. 3 hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buat begitu. Lepas tu ada seorang sahabat, dia rasa nak tahu, dia rasa dalam hatinya nak tahu apakah amalan lelaki ini yang Rasulullah bersaksi dia ahli syurga 3 hari. Jadi lelaki ni atau sahabat ni dia buat berlakon. Dia buat satu cerita. Berlakon, dia pergi kepada rumah sahabat itu. Lelaki itu, dia ketuk pintu. Lelaki itu keluar. Dia kata, siapa? Dia kata, aku. Dia kata, siapa kamu? Dia kata, aku si fulan. Aku mohon kamu bantu saya. Ayah saya halaukan saya daripada rumah. Ada masalah, ada berselisih dengan ayah. Boleh ke kamu izinkan saya tidur di rumah kamu? Dan perkara ni biasa di zaman sahabat. Di zaman Nabi SAW, biasa orang tumpang tidur di rumah orang lain. Biasa mereka bersaudara. Jadi sahabat itu dia kata, tak apa, silakan, ahlan wa sahlan, tafaddal. Boleh, silakan tidur di sini sampai insya-Allah kita cek apa masalah dan selesai masalah kamu dengan ayah. Kemudian sahabat itu dia tidur di rumah lelaki itu, tapi di tengah malam dia tak tidur, dia intai lelaki itu di rumah. Dia nak tengok apakah amalannya di tengah malam. Dia nampak lelaki itu tidur sampai subuh. Dia tidur je sampai subuh. Tidak melakukan amalan yang hebat-hebat. Dia fikir sepanjang malam dia bangun qiyamul lail, dia doa, dia tak tidur, dia zikir sahaja. Tapi lelaki itu tidur je sepanjang malam sampai subuh. Dia bangun waktu azan subuh. Sahabat itu rasa belik. Belik pula. Nabi SAW kata lelaki ni ahli syurga. Tapi lepas aku masuk tidur di rumahnya, nampak amalannya biasa je. Kan tuan-tuan puan-puan semua, kita kadang-kadang nampak orang macam biasa, tapi dia luar biasa. Dia ahli syurga. Tak tentu kita ahli syurga. Tapi kadang-kadang orang tu amalannya tak banyak sebenarnya. Tak bangun sepanjang malam solat. Tak banyak ibadahnya. Tapi subhanallah. Derjatnya sangat tinggi di sisi Allah. Dia dah confirm ahli syurga. Tapi kita tak tahu. Wallahu'alam. Walaupun kita solat, kita ibadah banyak. Tapi kita tak tahu Allah terima atau tidak. Sebab itu kita kena sangka baik. Dan kita kena berhatikan kepada amalan kita sahaja. Dan kita sangka baik kepada manusia. Malam yang kedua, sahabat itu bangun di malam, dia tengok lelaki itu. Ada buat apa-apa yang lain, dia tampak macam tak ada je. Amalan dia macam, lelaki ni macam biasa je dalam rumah. Dibagi biasa, petang biasa, malam pun biasa.
Tidak ada yang luar biasa, yang dahsyat. Tak ada. Lepas tu, malam yang ketiga, dia nampak keadaannya sama. Dia kata, aku dah hampir ingin memandang rendah kepada amalannya. Akhirnya aku mengaku. Aku kata kepadanya, wahai saudara, minta maaf, sebenarnya tidak ada apa-apa masalah dengan ayah saya. Ini hakikatnya. Sebenarnya saya dengan ayah tak bergaduh langsung dan tak ada apa-apa. Cuma, jadi lelaki tu yang tuan rumah dia kata, jadi kenapa kamu buat macam ni? Tumbang tidur di rumah saya dengan tipu macam tu. Dia kata ada sebabnya. Dia kata apa sebab? Dia kata 3 hari Rasulullah SAW bersabda, kamu ahli syurga. Jadi saya rasa nak tahu. Rasa nak tahu apakah amalan kamu, apa rahsia kamu sampai kamu menjadi ahli syurga. Lelaki tu waktu tu dia kata, oh ini ceritanya. Subhanallah. Alhamdulillah. Rasulullah bersaksi saya ahli syurga. Tapi saya nak ajar kamu. Apakah amalan saya? Aku sebenarnya tak banyak solat, tak banyak zikir, tak banyak ibadah. Amalan saya itu yang kamu nampak. Biasa je. Saya orang biasa. Tetapi, kalau ada satu amalan yang betul-betul dialah yang menjadikan saya ahli syurga, iaitu satu sahaja. Saya memang amalkan amalan itu. Dia kata, apa dia? Apa dia? Sahabat tu dia nak tahu apa rahasianya orang ini. Sampai Rasulullah SAW bersaksi dia ahli syurga. Lelaki itu, dia kata kepada sahabat itu, setiap malam sebelum aku tidur, aku memaafkan semua orang yang buat salah kepada saya sepanjang hari. Aku membersihkan hati saya daripada semua sifat dendam dan dengki dan hasad kepada orang Islam. Yakni setiap malam sebelum tidur, dia muhasabah diri. Dia bersihkan hati. Dia bersihkan jiwanya daripada sifat dengki, daripada sifat hasad. Masya Allah, tabarakallah. Bukanlah macam keadaan kita. Waktu tidur, kita baring je tidur, tak kisah macam mana hati kita. Kalau orang-orang soleh, orang-orang yang baik, sebelum tidur, mereka duduk sebentar sebelum tidur, muhasabah diri. Ya Allah, mudah-mudahan, ya Allah, maafkanlah semua orang yang buat salah kepada saya. Ya Allah, bersihkanlah hati saya daripada sifat hasad dan dendam. Ya Allah, maafkanlah mereka ni yang ganggu saya di hari ni. Jadi setiap hari, setiap malam, mereka tidak mengizinkan sifat hasad dan dendam masuk di dalam hati mereka. Inilah ahli syurga. Ini sifat ahli syurga. Qala Abdullah, seorang sahabat itu lepas mendengar jawapan lelaki itu, dia kata, hiya allati balagat bika wa hiya allati la nutiq. Dia kata, inilah sifatnya, inilah rahasia kamu yang meninggikan derajat kamu sampai menjadi ahli syurga. Dan inilah sifat yang tidak semua orang mampu dan mampu melakukannya. Bukanlah semua orang mudah melakukannya. Iaitu apa? Maafkan orang. Subhanallah. Ada bagian orang senang memaafkan orang, tapi ada bagian orang susah sangat. Susah sangat memaafkan orang lain. Juga susah sangat membersihkan hati dia, mentazkiyahkan nafsunya. Menyucikan hatinya daripada sifat dendam itu dan sifat hasad. Sebab itu sahabat Nabi SAW yang bernama Abdullah bin Amr, dia kata, hadhihi allati la nutiq. Inilah sifat yang kita semua tidak mampu melakukannya dengan secara sempurnalah. Iaitu apa? Setiap malam tidur dalam keadaan hati suci, bersih, tidak hasad, tidak dendam,
Tidak ada apa-apa di dalam hati kita terhadap orang Islam yang lain. Dia kata subhanallah. Ini bukan sifat biasa, ini bukan amalan biasa, ini lagi dahsyat daripada bangun qiyamul lail, baca Al-Quran, baca zikir, baca kitab. Perkara yang lagi tinggi, yang lagi hebat, yang lagi susah dari itu, kalau hati kita ini sentiasa bersih, tidak ada hasad, tidak ada dendam kepada orang lain. Subhanallah al-azim.